5 sejarah alat tulis terkenal di Malaysia. Walaupun teknologi tulisan dan lukisan digital semakin lama semakin menggantikan peralatan tradisional, alat tulis terus menjadi satu kemestian yang perlu kita miliki. Masih ingat zaman sekolah anda, bagaimana beberapa jenama jadi idaman kita berikutan kualitinya yang jelas lebih tinggi, tidak mudah patah serta dikategorikan sebagai produk kelas atasan. Ada banyak jenama alat tulis dalam pasaran di Malaysia, tetapi ada 5 nama paling kerap menjadi sebutan kita sehingga kini. Tanpa membuang masa, mari kita kenali 5 sejarah alat tulis terkenal di Malaysia. Nombor 5, Staedtler. Mungkin majoriti antara kita tak dapat merasai kejuruteraan otomotif Jerman, tetapi kami yakin ramai dapat merasai kejuruteraan alat tulis keluaran negara itu juga. Dengan jenama paling terkenal di kalangan pelajar sekolah adalah Staedtler. Jenama Staedtler dikendalikan Staedtler Mars. Ia merupakan sebuah syarikat dari Nuremberg, Jerman yang telah diasaskan oleh Johann Sebastian Staedtler pada tahun 1835, iaitu sekitar 186 tahun yang lalu. Dia mewarisi perusahaan keluarganya yang dimulakan oleh Friedrich Staedtler yang hampir 2 abad sebelum itu. Beliau salah seorang yang terkenal di Nuremberg sebagai seorang pembuat pensil berkualiti tinggi. Pensil keluaran Staedtler dalam siri Nourish merupakan antara produk paling ikonik sehingga sekarang dengan warna kuning dan hitamnya serta kualiti grafiknya yang cukup gelap. Tahukah anda dari mana datangnya nama itu? Nourish diambil daripada nama lama bandar Nuremberg satu ketika dulu dikenali dengan nama Norimberger sebelum dipendekkan menjadi Norimberg. Nombor 4, Faber-Castell. Jenama Faber-Castell merupakan perusahaan keluarga juga dari Jerman. Kini diuruskan generasi ke-9 dalam silsilah keluarga Von Faber-Castell. Syarikat ini dimulakan seorang usahawan bernama Caspar Faber yang mempunyai kemahiran tinggi sebagai seorang tukang kayu. Pada tahun 1761, Faber membuka sebuah bengkel pertukangan kayu di pekan kecil bernama Stein dan juga di Nuremberg. Cucu kepada Caspar Faber iaitu Lothar von Faber bertanggungjawab memperkembangkan perniagaan milik datuknya pada era penghujung abad ke-19. Selepas kematian Lothar, cucu perempuannya bernama Ottilie von Faber mewarisi perniagaan datuknya sebelum mengahwini seorang lelaki bangsawan bernama Alexander Castell Rudinghausen. Perkahwinan itu menyatukan dua keluarga yang mula menyatukan aset kendalian keluarga mereka. Namun wasiat Lothar sebelum meninggal dunia telah mewajibkan pengekalan nama keluarga Faber dalam penamaan syarikat keluarga mereka. Jadi ia terus menjadikan jenama itu kepada bertukar kepada Faber-Castell walaupun Ottilie telah mengambil nama keluarga suaminya. Nombor 3, Schwann Stabilo. Seringkali disebut sebagai Stabilo sahaja. Schwann Stabilo adalah jenama alat tulis yang dikendalikan Schwann Stabilo Group yang berpengkalan di Herodsburg, Jerman sejak tahun 1855. Seperti dua pengusaha kontemporari mereka yang mengambil peluang bekalan mentah grafit untuk penghasilan pensil yang banyak di Nuremberg. Geoff Grossberger dan Hermann Kruse juga berpusat di sana menghasilkan produk pensil pada tahun 1855. Syarikat itu kemudiannya dibeli Gustav Schwanhauser yang bertanggungjawab memperkenalkan logo ikonik iaitu angsa diambil sempena nama keluarganya. Schwanhauser juga menukar nama syarikat itu kepada Schwann Bleistift Fabrik, mengeluarkan alat tulis serta alat solekan berasaskan pensil. Nama Stabilo datang daripada produk pensil keluaran syarikat itu yang dikatakan kukuh berbanding pensil pesaing. Tidak mudah patah serta stabil. Oleh kerana populariti pensil siri, Stabilo sangat sinonim dengan identiti syarikat mereka. Schwann Bleistift Fabrik dijenamakan semula sebagai Schwann Stabilo dan mengekalkan elemen angsa yang digabung dengan nama produk paling popular keluaran mereka. Anda tahu tak, Schwann masih mengekalkan legasi lama sehingga ke hari ini kekal mengeluarkan produk kosmetik di bawah jenama Schwann Cosmetics selain turut sama mengeluarkan beg tahan lasak di bawah jenama Deuter. Nombor 2, Artline. Sebut pasal pen, marker atau pena penanda, jenama paling mudah kita ingati sudah pastilah jenama Artline. Cukup terkenal dalam masyarakat kita, kekal digunakan oleh guru dan pengajar di mana-mana saja. Artline adalah sebuah jenama di bawah kendalian syarikat Shachihata dari Nagoya, Jepun.
Shachi Hatta bermula sebagai sebuah syarikat pengeluar pad dakwat untuk digunakan sebagai pengecop dokumen. Digelarkan Shachi Hatta yang membawa makna bendera ikan paus. Siri pen dakwat kekal art line mula diperkenalkan pada tahun 1954 hasil daripada teknologi yang telah mereka bangunkan dalam produk-produk sebelum itu, sebelum beberapa variasi saiz mata pena art line diperkembangkan pada tahun 1964. Siri art line ditambah baik dengan pengeluaran produk pen mata halus art line 200 pada tahun 1966 dan pena penanda boleh padam art line 500 untuk kegunaan papan putih pada tahun 1972. Bagi memperbesarkan operasi serta merendahkan kos pengeluaran, Shachi Hatta membuka kilang pertama mereka di luar Jepun pada tahun 1993, memilih negara kita sebagai lokasi pertama di luar Jepun. Syarikat tersebut melabuhkan sayapnya. Nombor 1. Buncho. Mungkin pilihan untuk warna poster kini sudah semakin banyak, tetapi satu masa dahulu warna poster keluaran Buncho merupakan idaman setiap pelajar sekolah, mudah dibancuh serta berkualiti tinggi. Produk Buncho memang menjadi antara produk paling kerap dicuri. Perusahaan penghasilan alat tulis syarikat ini bermula pada tahun 1927, sebelum perang yang disertai kerajaan Jepun memaksa perusahaan ini ditutup buat seketika. Tamat zaman perang, perusahaan kecil itu dijenamakan kembali sebagai Akatsuki Stationery Works, mula mengeluarkan produk warna krayon dengan jenama Buncho yang menjadi produk popular mereka. Dinamakan sempena burung pipit atau Buncho dalam bahasa Jepun. Warna krayon itu menjadi sangat popular sehingga akhirnya dipilih menjadi identiti utama syarikat itu. Pada tahun 1951, simbol burung pipit mula digunakan sebagai logo rasmi syarikat mereka. Buncho tiba lebih awal di Malaysia pada tahun 1980 dengan pembukaan sebuah kilang di bawah kendalian syarikat usaha sama Buncho Crayon Industry.